Kita mulakan kuliah kita pada malam ini dengan kita sama-sama membaca Ummul Quran ila Hazratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la likiram ashab nizam syai'ullahum Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina wa nabina wa habibina wa maulana Muhammad imamin muttaqin wa qaidul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnati ila yaumiddin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kazimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim. Maksudnya bersegeralah kamu, hendaklah kamu bersegera menuju kepada keampunan Allah Subhanahu wa taala dan syurga yang luasnya di antara langit dengan bumi, yang disediakan kepada orang-orang yang muttaqin, orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menginfakkan harta mereka sama ada ketika senang ataupun ketika susah, dan mereka itu menahan kemarahan mereka, wal qaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas, dan juga memaafkan kesalahan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah taala mencintai orang yang berbuat ihsan, kebajikan. Waqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, innama bu'istu liutammima makarimul akhlaq. Maksudnya sesungguhnya aku dibangkitkan untuk menyempurnakan akhlak yang terpuji. Yang dihormati tuan-tuan imam, semuanya tuan-tuan Bilal, kemudian pengerusi masjid, data kuasa masjid, tuan-tuan haji, tuan-tuan hajah, sidang jamaah muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Wa ta'ala alhamdulillah, kita merafakkan segi-segi puji dan syukur kepada Allah taala, kerana dengan izin Allah sekali lagi kita dipertemukan pada malam ini untuk kita menyambung kitab kita Hakikat Hidup Beriman di muka surat 271. Betul tak? Betul eh? 270. Bawah sekali. 270. Semana masuk 271 lah. Baik, kita teruskan. Masih dalam tajuk ingatan Allah Subhanahu wa taala terhadap tipuan syaitan. Ingatan Allah taala terhadap tipuan syaitan lah kepada diri kita. Di mana Allah taala menyebut dalam Quran dalam muka surat 271, fa iza qara'tal Quran fasta'iz billah minasyaitonir rajim. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun.
innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Maksudnya fa iza qara'tal Quran, apabila kamu membaca Quran, apabila kamu hendak membaca Quran. Situ digunakan fi'il madi ya. Kalau ikut fi'il madi ini telah membaca. Fa iza qara'tal Quran, apabila engkau telah membaca Quran. Tapi ini fi'il madi bermakna fi'il mudhari'. Fi'il madi berzaman istiqbal, zaman akan datang, mana belum baca lagi. Kalau ada baca nak buat apa kan? Kita nak baca lah. Fa iza qara'tal Quran, apabila kamu hendak membaca, bukan telah membaca. Kalau Quran ni asalnya fi'il madi lah, telah membaca. Qara'u, qara'at, qara'ta, qara'na, qara'ta, qara'tuma, qara'tum, qara'ti, qara'tuma, qara'tunna, qara'tu, qara'na. Betul? Qira'a fi'il madi lah. Yaqra'u baru fi'il mudhari'. Yaqra'u, yaqra'ani, yaqra'una, taqra'u, taqra'ani, yaqra'na, taqra'u, taqra'ani, taqra'una, taqra'ina, taqra'ani, taqra'na, aqra'una, aqra'u. Baru fi'il mudhari' berzaman hal ataupun istiqbal. Dan biasanya kalau madi telah membaca. Bila engkau telah membaca Quran, ini fi'il madi. Tapi fi'il madi bermakna fi'il mudhari'. Samalah seperti qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah. Qad qama, qamu, qamat. Qamata, qumna, qumta, qumtuma, qumtu. Kuntu, kuntuna, kunna. Qama, qamu, qamat, qamata, qumna, qumta, qumtuma, qumtu. Qumti, quntuma, quntunna, kuntu, kunna. Baik. Jadi kalau kita lihat pada lafaz qamat tu, maknanya qad qamatis shalah, sungguh semayang telah didirikan. Semayang belum diri lagi, kan? Semayang belum didirikan, kita baru nak semayang. Sepatutnya menggunakan fi'il mudhari'. Yaqumul shalah. Qama yaqumu, yaqumus shalah. Kan yaqumu ya shalah, sayaqumus shalah. Kalau ikut yang betul lah lafaznya. Sayaqumus shalah, makna akan didirikan solat. Solat belum didirikan, akan didirikan solat, tapi digunakan qad qamatis shalah. Qad masuk dengan fi'il mudhari', fi'il madi. Baik. Jadi kita lihat pada tadi, fa iza qara'tal Quran fasta'in billahi minasyaitonir rajim. Bila engkau hendak membaca, bila engkau nak baca Quran, maka mintalah berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada syaitan yang direjam. Syaitan yang kena rejam. Kan? Kerana syaitan ni memanglah sentiasa akan direjam. Syaitan akan sentiasa direjam sampai bila-bila lah. Sebelum syaitan direjam, mereka mencuri-curi berita daripada langit. Mencuri-curi berita daripada langit. Kemudian berita-berita itu disampaikan kepada kahin. Kahin Tok Bomoh lah. Dan dimasukkan juga dengan benda-benda yang batil, yang disampaikan kepada Tok Bomoh, Tok Dukun dan sebagainya. Kemudian apabila lahirnya, datangnya kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka tidak lagi boleh mencuri berita pada langit. Maka mereka direjam dengan tik bintang. Direjam daripada api, daripada langit, direjamlah kepada syaitan-syaitan yang cuba mencuri berita pada langit. Macam tu. Baik, seterusnya, innahu laisa lahu sultan 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innahu, sesungguhnya syaitan itu, laisa lahu sultan, tiada baginya kekuasaan. Nampak?
Syaitan tu tiada baginya kekuasaan, sultan ke kekuasaan. Alal ladzina amanu, di atas orang-orang yang beriman. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan di atas Tuhan mereka, orang beriman tadi, yatawakkalun, mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Jadi makna syaitan tidak akan mampu mengganggu orang-orang beriman. Cuma orang beriman pun ada iman yang nipis, ada iman yang sederhana, ada iman tebal, ada yang iman yang mantap dan sebagainya. Bagi orang yang iman yang mantap, maka syaitan sudah tentu tak mampu mengganggu. Contohnya lah, siapa? Sayyidina Umar kan? Sayyidina Umar ni adalah para sahabat lah. Nabi telah cerita lah, Nabi memanglah lagi tinggi darjatnya. Memang syaitan tak mampu nak ganggu, nak kacau je. Ini para sahabat pun tak. Sahabat pun ada syaitan tak mampu ganggu. Sayyidina Umar takut dia. Syaitan kalau bersisih dengan Sayyidina Umar, dia akan ke tepi, tak berani nak menghadap Sayyidina Umar. Tak. Kalau macam tu, nampaklah. Kalau imam sini kat, kalau syaitan bersisih kat, siapa yang lari? Syaitan lari ke imam lari? Nampak? Syaitan lari ke imam lari? Tengok siapa yang lari. Nampak? Harap-harap syaitan larilah, imam tak lari. Betul? Kerana syaitan ni, kalau ikutkan syaitan, dia tiada kekuasaan kepada orang yang beriman. Sebabnya iman kita tu kena sentiasa bertambah. Ditingkatkan iman kita lah. Kalau orang-orang iman yang nipis, tengoklah, akan mudah digoda. Begitu juga para jin-jin dan syaitan kan. Kita tengok orang-orang yang lemah iman dia, memang senanglah dirasuk oleh jin ni, terutama jin kafir lah. Jin kafir memang sukalah mengganggu orang-orang yang lemah iman dia tadi. Sebabnya iman kita ni kena sentiasa dimantapkan, dikuatkan. Salah satu banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharuilah iman kamu dengan sentiasa mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baik. Maksudnya wa ala rabbihim yatawakkalun, dan di atas Tuhan mereka bertawakal. Siapa yang beriman inilah? Yang beriman tadi bukan syaitan yang bertawakal. Jangan silap pula, yang bertawakal tu orang beriman lah kepada Allah. Innama sultanuhu alal ladzina yatawallawnahu. Hanya sahaja sultanuhu, maknanya kekuasaan dia tadi, alal ladzina yatawallawnahu, di atas orang-orang yang suka berpaling. Nampak? Dia kekuasaannya syaitan tadi adalah orang yang suka berpaling ni. Tak nak ikut Quran, tak nak ikut sunnah Rasulullah, tak nak menambahkan iman-iman, ketakwaan mereka kepada Allah. Wallazina hum bihi musyrikun, dan orang-orang yang mereka itu melakukan syirik kepada Allah Ta'ala. Kalau sini terjemahkan, sesungguhnya pengaruh syaitan itu hanyalah tak ada orang menjadikan dia pemimpin. Nampak? Pemimpin, mana kita anggap dia pemimpin, maknanya dia ada kekuasaan pada kita. Kalau kita terjemah secara harfiah dia, inama sultanuhu alal ladzina tawallawnahu. Nampak? Hanya sahaja kekuasaannya itu di atas orang-orang yang berpaling. Berpaling. Siapa yang berpaling pada dia, ataupun orang yang menyerahkan dirinya pada syaitan itu. Nampak? Jadi dia akan ada kekuasaan lah kepada orang itu. Siapa yang tak jadikan dia sebagai Tuhan, tak ada kekuasaan daripada dia. Kalau kita jadikan dia sultan kita jadikan dia raja pada kita, kan, kita menyekutukan Allah, kita anggap syaitan itu sebagai Tuhan, jadi dia akan ada kekuasaan pada kita. Nampak? Innama sultanu alal ladzina tawallawnahu wallazina hum musyrikun, dan orang-orang yang melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tu kan. Itulah kerja dia lah. Dan dia pun memang dah berjanji lah, kan. Dia dah berjanji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahawa dia akan menghasut, mempengaruhi, kan, menipu anak Adam ni kalau boleh sebanyak mungkin lah. Sebanyak mungkin dia nak tipu ni, supaya besok nak bawa dia masuk dalam neraka. Senanglah, dia ada kawan dalam neraka besok.
Otak besar dia tak ada kawan neraka dia seorang di dalam tu syaitan. Ataupun mungkin dia dengan geng-geng syaitan je lah. Sebab apa anak Adam tak ada. Semua ada anak baik-baik, semua masuk syurga. Jadi dia tak ada geng dia tu. Nampak? Jadi dia telah bersumpah dengan Allah Ta'ala, dia akan cuba memperdayakan. Itu sebab di kalangan manusia ni yang ada yang lupa dan lalai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana dipengaruhi oleh syaitan. Bayangkanlah. Di kalangan kita ni pun banyak kadang-kadang tak solat. Yang datang ke masjid, ke surau tu, itu sebahagian daripada kita. Itu tak kira non-Muslim tu. Yang non-Muslim tetap memang tak sembahyang lah. Ni yang orang Islam kita sendiri ni pun ramai tak solat. Orang Islam kita sendiri ni pun ramai juga yang tak solat, tuan-tuan. Kalau kita nak buat bancian lah, kalau gajin buatlah bancian. Tengok kat pasar raya contohnya, pergilah tengok pasar raya Maidin hari Jumaat. Pasar Maidin hari Jumaat tu, saya tengok berapa ramai yang tak solat macam tu. Nampak? Boleh? Cuma ada juga kan, tapi bukan semua lah macam tu, tetap ada juga. Kadang-kadang orang bekerja pun ada juga dia tetap solat walaupun dia bekerja. Tu budak yang food panda tu pun kan, dia orang kalau hari Jumaat dia orang tak ambil sale, dia orang tak akan ambil tempahan hari Jumaat. Grab ke apa sebagainya, biasa dia akan tak ambil tempahan. Nak ambil tempahan lepas Jumaat. Time Jumaat ambil tempahan, ambil order, memang kena kutuk lah jadinya. Oi, kau tak ismail Jumaat ke? Penumpang apa lagi, penumpangnya perempuan. Tuan tak ismail Jumaat ke? Kan? Aku uzur dia tu kan. Takkan nak jawab uzur. Takkan nak jawab uzur. Kedatangan darah haid dan sebagainya, takkan nak jawab macam tu. Itu sebabnya ada juga baiknya ada orang ni. Bagus juga ada orang. Mana dia orang tak ambil order lah untuk hari Jumaat. Itu sebabnya kalau nak dapatkan taksi apa Grab ni hari Jumaat memang susah. Sebab nanti kalau dia orang ambil order, dia akan kena kutuk. Baik, seterusnya, innal ladzina taqau iza massahum ta'ifum minasyaiton tazakkaru fa iza hum mubsirun. Innal ladzina taqau iza massahum ta'ifum minasyaiton. Sesungguhnya orang yang bertakwa apabila mereka disentuh oleh sesuatu imbasan syaitan, imbasan hasatan syaitan, tazakkaru. Lalu mereka ingat kepada ajaran Allah Ta'ala. Fa'izahum mubsirun, maka dengan itu mereka nampak jalan yang benar. Ini sifat orang bertakwa lah. Orang bertakwa ni dia akan sentiasa rasa ada. Dia boleh rasa lah kalau Allah Ta'ala ada syaitan ni cuba menghasut dia buat benda tak elok, dia akan ada imbasan itu. Dia akan segera menyebut astagfirullahalazim. Kan? Contohlah tiba-tiba ditakdirkan berdua-duaan dalam satu tempat, laki-laki, perempuan dan kan, yang bukan mahram. Bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan rasa tu, syaitan akan cuba masuk kan. Yalah, dah tinggal berdua dalam satu bilik, tentulah syaitan akan cuba cari jalan. Dia akan jadi orang yang beriman kepada Allah kan, dia akan selalu ingat pada Allah, ya Allah, jauhkan aku daripada bala macam mana. Janganlah terjadi apa-apalah. Janganlah tiba-tiba datang kata mak kuasa tangkap kami dua orang. Macam tu. Dia cuba sedaya upaya kan untuk melarikan diri pada perkara yang tak baik. Itu sifat syaitan. Cuba mempengaruhi manusia kan. Macam tu. Baik. Dan syaitan ni pula dia akan ada belalai tu. Ingat kan? Kan ada satu hadis tu di mana syaitan ini untuk orang yang tidur dia akan membelit 3 belitan. Orang yang nak tidur dia akan belit dengan 3 belitan. Bila orang tadi bangun kan, mengucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa kepada Allah,
maka terbukalah belitan yang pertama. Macam tu. Kemudian dia mengangkat air wuduk, pergi tempat wuduk, mengangkat wuduk. Maka terbukalah belitan yang kedua. Kemudian dia pergi ke solat, ke masjid, ke surau, ataupun mengerjakan solat lah bagi orang yang perempuan, itu dah solat di rumah je. Maka terbukalah belitan yang ketiga. Nampak? Tapi kalau orang yang terus tidur, maka syaitan tadi terus membelit dia. Syaitan akan membisikkan pada dia. Apa yang syaitan bisikkan kepada orang yang supaya dia terhindar pada sembahyang subuh tu? Dia kata apa? Lailun tawil. Lailun tawil. Malam masih panjang. Malam masih panjang, malam masih panjang. Tidurlah lagi, sonok lagi tidur, tarik lagi selimut, kan macam tu. Tu syaitannya bisikkan. Bagi orang yang sembahyang subuh, bangun sembahyang subuh, mungkin ada yang cepat, mungkin yang lambat, tapi tetap dia bangun sembahyang subuh. Jadi syaitan tadi telah pun terbuka lah ikatan dia. Tak adalah terikat lagi dia dengan syaitan. Tapi kalau saya tak bangun, dia akan terikat. Baik. Jadi dilihat pada ayat tadi, sesungguhnya orang yang bertakwa apabila mereka disentuh oleh sesuatu imbasan hasutan daripada syaitan, mereka ingat kepada ajaran Allah Ta'ala. Mana selalu ingat kepada Allah. Maka dengan itu mereka nampak jalan yang benar. Itu orang yang bertakwa. Orang yang tidak bertakwa, dia tak ada. Dia tak ingat-ingat semua tu lah. Kalau boleh dia nak meneruskan lagi hasratnya yang tidak elok tu. Kalau dah berdua-duaan laki-laki perempuan contoh dia akan pada tahap terus mungkin berzina dan sebagainya. Itu orang-orang yang tidak kuat iman dia. Orang yang kuat imannya kepada Allah, dia akan terus ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka syaitan tidak akan mampu menggoda dia. Macam tu. Baik, kemudian menyeleweng daripada petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala akan dapat memperkuatkan kedudukan syaitan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala Al-Quran, "Wa may ya'shu an dzikrir rahman nufayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin wa innahum layasuddunahum 'anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun hatta idza ja'ana qala ya laita baini wa bainaka bu'dal musyrikaini fabi'sal qarin wala yanfa'akumul yawm iz zalamtum annakum minal azab fi mushtarikun. Baik, surah Az-Zukhruf ayat 36 hingga 39. Maksudnya tuan-tuan, dia kata apa? Dan sesiapa yang tidak mengendahkan pengajaran Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pemurah. Nampak? Wa may ya'ish min az-zikri rahman nufayyid lahu syaitanan bahwa lahu qarin. Okey. Dan sesiapa yang tidak mengindahkan pengajaran Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pemurah, kami akan adakan baginya syaitan yang menghasut dan menyesatkan, lalu menjadikan syaitan itu temannya yang tidak renggang. Nampak? Temannya yang tidak renggang daripadanya. Nampak? Dia tak akan renggang sama sekali lah. Dia akan ikut kan? Dia akan sentiasa kan bersarang dalam diri dia lah. Ada pula hadis sebutkan syaitan ni berjalan dalam saluran darah. Syaitan berjalan dalam saluran darah manusia. Jadi untuk kita menghindarkan syaitan ni, naklah selalu antaranya ialah berpuasa. Nak berpuasa. Bila kita berpuasa, maka syaitan suka bergerak dalam saluran darah manusia. Darah kita lah. Itu salah satu cara. Samping itu, banyakkan berzikir kepada Allah Ta'ala dan membaca Quran dan sebagainya. Baik. Jadi siapa yang tidak mengendahkan pengajaran Quran yang diturunkan Allah Ta'ala, kami akan adakan baginya syaitan yang menghasut dan menyesatkan, lalu menjadikan syaitan itu teman yang tidak renggang daripada dia. Dia tak akan renggang lama-lamanya. Dan sesungguhnya syaitan itu tetap menghalangi mereka daripada jalan benar.
Sedangkan mereka menyangka bahawa mereka orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk daripada Allah. Sehingga apabila dia tidak terjerumus dalam kesesatan itu, datanglah kepada kami pada hari kiamat. Berkatalah dia kepada syaitan, alangkah baiknya kalau di dunia dahulu ada sekatan yang memisahkan antara ku denganmu sejauh timur dan barat, kerana mereka adalah sejahat-jahat teman. Lalu dikatakan pada mereka, pada hari ini setelah nyata bahawa kamu telah menghinaya diri kamu sendiri, maka apa yang kamu cita-citakan itu tidak sesekali akan memberi faedah kepada kamu, kerana sesungguhnya kamu dan teman-teman kamu itu tetap menderita bersama-sama dalam azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampak? Baik. Dia ada sifat syaitan ni, dia akan lepas diri dah. Dia lepas diri besok, akhirat besok dalam neraka. Sedangkan orang yang dah masuk neraka tadi, dia akan cuba menyalahkan syaitan. Syaitan kata apa? Salahkan diri kamu sendiri. Syaitan ni pandai dia bujah. Kalau tak pandai bujah, tak nama syaitan. Kalau tak pandai bujah, tentu tak nama syaitan. Tapi walaupun syaitan ni pandai bujah, mereka akan mati akal dengan para ulama, ahli-ahli ulama, para nabi dan para rasul, kan, wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebiasaan mereka mati akal macam tu, tak mampu mereka bujah lah, tentu. Pernah satu hari tuan-tuan, Nabi Idris alaihissalam didatangi oleh syaitan. Nabi Idris didatangi oleh syaitan. Dia membawa jarum, sebatan jarum. Okay? Maka dia kata kepada Nabi Idris, wahai Idris, kan, bolehkah seekor unta dimasukkan dalam lubang jarum? Ada pula yang menyatakan, bolehkah bumi dimasukkan dalam lubang jarum ini? Bolehkah bumi itu dijadikan Allah Ta'ala dimasukkan dalam lubang jarum? Tujuan bertanya tadi adalah untuk seolah-olah nak mempelekehkanlah Nabi Idris alaihissalam, macam. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi Idris alaihissalam? Maka Nabi Idris lalu mengambil jarum tadi, lalu ditusuk kepada mata iblis. Ditusuk kepada mata iblis. Maka butalah iblis tadi. Maka iblis tadi pun melarikan dirilah daripada Nabi Idris alaihissalam. Nampak? Baik. Lalu ditanya kepada Nabi Idris, wahai Idris, kenapa kamu cucuk mata dia? Kenapa kamu cucuk mata iblis itu? Kamu tahu tak? Maka Nabi Idris alaihissalam pun jawab, dia kata, sebenarnya iblis ni dia seorang yang suka membantah, suka membentak, suka membantah, suka mempelekehkan orang lain, anak Adam dan sebagainya. Jadi itulah jawapan dia. Maka aku tusuklah mata dia kata. Macam tu. Sebab apa saja jawapan pun yang aku bagi pun, dia akan mempelekehkan jawapan aku. Apa je jawapan, dia akan mempelekehkan. Itulah ubat dia. Cara penyelesaiannya, dia ambil jarum tu, dia cucuklah ke mata. Tapi kalau dari segi logik dia disebutkan dalam kitab, dalam kitab Aqidatul Najinlah, dia sebut berkenaan cerita tadi. Boleh saja Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan bumi ini ke dalam lubang jarum. Iaitulah dengan cara jarum itu dibesarkan. Jarum dibesarkan, bumi dikecilkan. Boleh tak masuk? Boleh je. Sebab benda ni, maknanya jarum ini adalah benda-benda hadis, benda-benda baru yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Benda baru ni boleh saja diubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya orang yang taat boleh Allah Ta'ala masukkan ke dalam neraka, dan orang yang buat orang yang maksiat boleh saja dimasukkan dalam
syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab benda itu adalah harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma disebut dalam kitab apa tu, Jawharatul Tauhid yang dikarang oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani. Dia ada bahas berkenaan dengan perkara tadi. Untuk orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib Allah taala membalasnya dengan syurga. Sedangkan orang-orang yang melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus, ada kata harus, untuk Allah taala mengazab dia dalam neraka. Harus mengazabkan dia dalam neraka. Bukan makna Allah taala menyalahi janji, tidak. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah taala tidak menyalahi janji. Bukankah Allah taala telah berjanji orang-orang yang melakukan maksiat dimasuk dalam neraka? Kalau ikutkan kat situ, menyalahi janji. Allah taala menyalahi janji dia sendiri. Sebenarnya Allah taala tidak menyalahi janji dia sendiri. Kerana harus untuk Allah taala tadi mengazab orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah, maksiat kepada Allah. Kerana Allah taala itu ada sebut dalam Quran, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah taala mengampunkan dosa manusia semuanya. Sebenarnya Allah taala boleh mengampunkan lagi. Semaknanya 50-50 orang yang buat maksiat pada Allah, boleh masuk neraka dan boleh dibawa masuk dalam syurga. Kerana berdasarkan kepada firman Allah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah taala mengampunkan dosa manusia. Allah taala boleh mengampunkan dosanya walaupun dia melakukan dosa dan maksiat kepada Allah taala. Kecuali orang-orang yang melakukan syirik kepada Allah, tidak boleh diampunkan lagi. Syirik tak boleh. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika. Allah taala tidak akan mengampunkan dosa orang yang melakukan syirik kepadanya, tetapi dia akan mengampunkan dosa yang selain daripada demikian. Gitu. Azan.
La haula wala quwwata illa billah. Allah akbar, Allah akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah salatul qaim sayyidina Muhammad wa asyrafil jannah. InsyaAllah kita sambung sekali lagi. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, istahwaza alaihimus syaitan fa'ansahum zikrullah ulaika hizbus syaitan ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Istahwaza alaihimus syaitan, syaitan telah menguasai dan mempengaruhi mereka. Istahwaza, atahwazan istaf'ala, istaf'ala yastafilu istif'alan, bahwa mustafilun wa zaka mustaf'alun. Istahwaza, syaitan telah menguasai dan mempengaruhi mereka sehingga menyebabkan mereka lupa. Fa'ansahum, maka mereka lupa zikrullah, untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Ulaika syaitan, mereka itulah puak syaitan, kumpulan syaitan atau puak syaitan, hizbus syaitan. Ala inna hizbas syaitan humul khasirun. Ketahui olehmu, sesungguhnya puak syaitan itu sebenarnya orang-orang yang rugi. Sebenarnya mereka lah orang-orang yang rugi kepada Allah Ta'ala, rugi terhadap diri mereka sendiri. Kemudian orang kafir dipengaruhi oleh syaitan. Firman Allah Subhanahu wa taala Al-Quran, alam tara anna arsalna syayatin 'alal kafirin ta'uzzuhum, betul, ta'uzzuhum azza. Ta'uzzuhum azza. Alam tara anna arsalna syayatin, tidakkah kamu mengetahui wahai Muhammad bahwa kami telah menghantarkan syaitan-syaitan kepada orang kafir untuk menggalakkan mereka mengerjakan perbuatan kufur. Alam tara anna arsalna syayatin al-kafirin ta'uzzuhum azza. Mengerjakan perbuatan kufur dan maksiat dengan bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Okey. Baik. Antara kelebihan syaitan itu tuan, dia boleh menyerupai manusia. Dia boleh menyerupai manusia lah. Malaikat pun juga, dia boleh menyerupai manusia. Syaitan pun boleh juga menyerupai manusia. Ingatkan dalam peristiwa sebelum Nabi pergi berhijrah tu. Ketika Nabi nak pergi berhijrah, kan, orang-orang kafir Quraisy mereka berkumpul di satu tempat bernama Darun Nadwah. Kan? Mereka berbincang, bermusyarat apakah tindakan yang mereka nak lakukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka datang kumpulah. Ketika mereka nak kumpul tadi, tiba-tiba datanglah seorang lelaki tua. Lelaki tua daripada Najd, iaitu Iblis. Iblis datang dalam musyarat orang-orang kafir Quraisy, pemimpin Quraisy seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya. Jadi mereka bermusyarat, berbincang apakah tindakan yang mereka nak kenakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara mereka nak menghentikan dakwah Nabi, dakwah Rasulullah. Jadi ada pelbagai cadangan lah. Antara cadangannya yang pertama, bagaimana kalau seandainya Nabi Muhammad itu kita halau saja. Halau lah keluar daripada Mekah ni. Halau keluar daripada Mekah ni, jangan dia bagi duduk dalam Mekah ni. Tetapi cadangan tadi dibantah oleh Iblis. Yang masa itu datang dalam meeting. Dia pun datang meeting entah Iblis ni. Nampak? Tu cerita dan peristiwa sebelum hijrah tu. Dia kata tak sesuai cadangan tu, tak betul. Kalau kita biarkan Muhammad itu, kita keluarkan dia, usir daripada Mekah ni, maka
kan kawan dia akan mencari dia. Kawan dia Islam lah akan mencari dia dan mendapatkan dia, kan, dan akhirnya dia akan mengumpulkan orang-orang dia, dan akhirnya satu hari nanti dia akan kuat, dia akan menyerang kamu. Itu cadangan pertama. Kemudian cadangan yang kedua, bagaimana kalau seandainya Muhammad ini kita kurung saja, kita tangkap dan kita kurung, masukkan dalam kandang lah, gitu, kurung, gitu. Jadi cadangan itu juga tidak disetujui oleh iblis. Saya tak setuju, dia suka pilih ni bangkang je. Saya tak setuju dengan pandangan kamu. Kerana kalau seandainya Muhammad itu dikurung, maka suatu hari nanti kamu lalai, kemungkinan pengikut-pengikut dia akan datang. Akan datang untuk membuka kandang tadi, kan, ataupun mungkin ada cara-cara lain lah. Dan akhirnya dia akan buka, dia akan bawa lari Muhammad tadi pergi ke tempat lain, dan akhirnya mereka akan mengumpulkan orang-orang dia, dan akhirnya akan menyerang kamu. Jadi cadangan kedua pun tidak disetujui oleh iblis. Kemudian tibalah cadangan daripada Abu Jahal. Cadangan Abu Jahal, dia kata, bagaimana kalau saya Muhammad ini kita tangkap dan kita bunuh. Tangkap dan bunuh aja. Dan kita lantik setiap kabilah seorang, kita pilih silap kabilah, kan, seorang wakil, pemuda yang kuat, gagah berani dan sebagainya. Dan ketika membunuh Muhammad tadi, masing-masing akan membunuh bersama. Mana membunuh serentak lah Muhammad, supaya nanti kalau seandainya, kan, sesaudara-nya daripada kaum Bani Hashim dan Bani Muttalib, seandainya mereka nak menuntut bela di atas kematian Muhammad, sudah tentu mereka tak mampu nak lawan, sebab kita ramai, kabilah kita banyak. Jadi, kan, Bani Hashim dan Bani Muttalib terpaksa menghadapi dengan kabilah yang ramai, yang banyak, untuk menuntut bela di atas kematian Muhammad. Cadangan ini dipersetujui oleh iblis. Dia setuju je dalam bab bunuh Muhammad ni, dia setuju je, tak? Tapi apa yang berlaku tu, kan, adakah mereka berjaya membunuh Rasulullah? Mereka tidak berjaya. Nampak? Kan? Wa isyamkuru bikal ladzina yusbituka aw yakhrujuka aw yaqtuluka wa yamkurullah wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika mereka merancang untuk mengusir engkau wahai Muhammad, ataupun untuk menangkap engkau ya Muhammad, ataupun untuk membunuhmu ya Muhammad. Mereka merancang, Allah Ta'ala juga merancang. Wa yamkuru wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan Allah Ta'ala itulah sebaik-baik perancangan. Jadi mereka akhir gagal untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun iblis sekali, tuan-tuan, datang. Nampak? Iblis datang masuk dalam meeting kita, masyarakat besar lah, masyarakat kabinet lah istilah kan. Masyarakat kabinet, tuan-tuan, iblis masuk. Nampak? Tapi tak berjaya juga, gagal juga. Nampak? Sekarang dah bubar parlimen, kan? Dah bubar. Itu pun ada yang nak saman dia tu. Pelik pun, tuan-tuan. Dah bubar pun nak saman lagi. Tak bubar, sibuk pula. Suruh bubar. Dah bubar, ada pula anak yang menyaman. Ayo poning, betul kan. Aduh yang ada kan Webi mana tu, Kelang. Dia nak pergi saman pula. Apa hantar kau pergi saman. Orang dah sibuk nak parlimen, nak mengundi, dia sibuk nak saman pula. Baik, seterusnya Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kama sari syaitan iz qala lil insan ukfur. Ukfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullahu rabbul alamin. Sikap kaum munafik dengan kaum Yahudi itu samalah seperti sikap syaitan ketika dia berkata kepada manusia, berlaku kufur engkau. Setelah orang itu berlaku kufur dan tetap tekan azab, berkatalah syaitan kepadanya, sesungguhnya aku adalah berlepas diri daripada kamu, kerana sebenarnya aku takut kepada Tuhan yang menguasai seluruh alam. Nampak?
Syaitan tu pun mana dia mengaku dia takut pada Allah. Tapi walaupun dia mengaku takut pada Allah, dia menipu pula manusia. Dia tak takut pula daripada Rasul tu pula. Namanya syaitan kan. Nah, dia cara dia nak jawab tu lah, supaya jangan orang menyalahkan diri dia, supaya jangan anak Adam besok jangan salahkan diri dia. Kenapa kau masuk neraka? Bila ditanya pada anak Adam, kenapa kau masuk neraka? Syaitan dah punya kerja. Bila tanya dengan syaitan, syaitan bukan kau ke yang menipu manusia? Aku tak tipu pun, mereka yang ikut aku kata. Aku tak tipu, mereka ikut aku cakap aku. Itulah syaitan begitu kan. Habis tuan surah Al-Hasyr ayat 16. InsyaAllah akan datang kita sambung lagi hal ehwal jin dalam Quran. Wallahu a'lam bissawab. Wa ilaihi marji'un. Ada soalan ke? Itu tu. Tak ada. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shadiqan wa 'alaman taqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira. Wasi'an ya fatta ya alimna wa lana qulubana bi nuri ma'rifatika wa aftah lana futuhal arifin. Allahumma faqqihna fid din. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya arhamar rahimin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina بالحق وأنت الفاتحين ربنا واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين قبل الله منكم